Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ini kita dapat meneruskan sesi perkongsian kita bermula pada hari ini berkenaan dengan kitab Muqaddimah Ibn Khaldun. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pertama sekali saya ingin ingatkan semulalah, ini bukan maknanya satu kupasan berkenaan dengan kitab Muqaddimah Ibn Khaldun, tetapi lebih kepada pembacaan saja. Seperti mana yang sebelum ni kita tengok orang ataupun pemimpin-pemimpin di barat pun membaca buku ini. Mengapa tidak kita yang sepatutnya lebih afdal lagi untuk membaca lah. Sebab ini karya-karya sarjana besar di dalam sejarah yang membawakan satu idea-idea atau teori-teori yang didatangkan daripada pengalaman dia sendiri, pengalaman Ibn Khaldun sendiri, yang membentuk satu framework untuk melihat macam mana masyarakat, manusia itu, perangai dia, latar dia, dan sikap-sikap yang sebenarnya dia berulang kali wujud dalam masyarakat. Jadi hari ini kita pun tak ada slide sangat pun. Memang kita nak tengok dulu, baca, kita lihat sebahagian daripada apa yang ditulis. Saya tunjukkan dahulu pada slide bagaimana penulisan yang ditulis oleh Ibn Khaldun dalam muqaddimah dia atau kata-kata alu-aluan dia. Kalau tuan-tuan puan-puan boleh nampak dekat sini, saya cuba zoom lagi. Tulisan yang ditulis oleh Ibn Khaldun ini, tapi sama jugalah semua sarjana Islam, sarjana-sarjana Muslim, mereka akan menuliskan dengan satu puji-pujian yang cukup besar, yang agak panjang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kepada Nabi. Itu satu perkara yang menjadi satu tradisi dalam penulisan. Malah dalam ceramah, kadang-kadang ada kata-kata aluan dia itu. Kalau kita dengar ada setengah para asatizah ni, mereka akan menggunakan ayat-ayat pendahuluan yang memuji-muji itu dalam bentuk yang puitis. Yang itu adalah tradisi ulama Islam. Bila mana mereka menulis secara puitis, secara puitis itu menunjukkan ketinggian balaghah, maksudnya ketinggian bahasa mereka. Ketinggian bahasa. Yang kalau diterjemahkan, sebab tu dia jadi tebal macam ni. Sebab penulisan yang digunakan, nanti kita cuba baca sikit, kita tengok dia mengambil rhythm yang hujung dia sama. Jadi bila ritma dia itu sama, itu menunjukkan kehebatan penulis juga. Okay, kita mulakan sedikit, saya baca sedikit yang ini, tapi saya tak baca semualah. Nanti kita baca terjemahan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi. Muqaddimah al-muallif. Qala al-abdul faqir. Okay. Ini ditulis oleh penulisnya lah. Penulis dia memulakan sebelum yang kemudiannya perkataan Alhamdulillah itu baru betul bermula daripada Ibn Khaldun. Beliau menyebut qala al-abdul faqiru ila Allah Ta'ala al-imam. Ini menarik untuk kita lihat. Bagaimana seorang ulama dipandang tinggi dengan title yang diberikan oleh masyarakat. Bagi Ibn Khaldun, diletakkan mulanya di situ al-imam. Al-imam. Al-imam satu gelaran yang besar, al-imam ni. Kalau kita lihat dalam masyarakat kita pun, kalau sebut imam muktabar, akan disebut dengan nama Imam Al-Ghazali, Imam As-Suyuti, kan? Kemudian kalau di dalam Syiah, dia punya ulama besar dia akan guna juga istilah imam, kan? So al-imam tu bukan imam semata-mata imam solat,
tapi imam yang dikatakan sebagai leader, ya, sebagai seorang pemimpin masyarakat. Tengok di belakang nanti, lagi tinggi. Gelaran kedua al-alim. Al-alim ni dia naik lagi darjatnya. Seorang yang mempunyai ilmu yang tinggi, ya. Al-alim. Kemudian naik lagi al-allamah. Oh, ini juga adalah orang yang berilmu di kalangan yang berilmu. Oh, jadi al-allamah. Biasa kita dengar kalau di belah-belah India, Pakistan selalu guna istilah al-allamah kan? Al-allamah. Kemudian syekh. Ini dah tinggi. Makin tinggi lagi syekh. Tapi bila disebut masyaikh, itu adalah syekh kepada syekh-syekh. Masyaikhul Islam. Kemudian baru disebut Al-Imam Waliyuddin Abu Zaidin Abdurrahman Ibnu Muhammadin bin Khaldun. Mata'allahu bi'ulumihi, amin. Jadi kita nak cerita dekat situ, satu-satu individu atau ulama' yang diangkat itu, dia diberikan gelar oleh masyarakat. Kalau kita nak sesuaikan dengan masyarakat kita di Malaysia, sebagai contoh, istilah ustaz itu, dia tak cukup tinggi sangat. Ustaz itu sekadar siapa yang boleh menyampaikan hal agama, walaupun kadang-kadang dia asalnya dulu artis. Kemudian dia dah kembali, boleh bercakap, bagi sedikit perkongsian dekat masjid, orang panggil ustaz. Panggil ustazah. Jadi secara wakilnya, secara budaya kita di Malaysia macam itu. Dan itu tidak menjadi masalah dari segi ustaz, ustazah kan. Itu sebagai satu lambang orang yang panggil. Maksudnya orang yang panggil sebagai satu tanda penghormatan pada kita. Tapi kalau di Arab, kalau sebut ustaz, PhD, mesti ada doctorate. Jadi sahabat saya baru saja pindah ke Abu Dhabi untuk bekerja sana, tapi dia bukan bidang agama langsung, tak ada kaitan. Dia memang bidang ekonomi dengan political science. Dekat kad, business card dia, dia tulis Al-Ustaz. Ustaz. Jadi kalau sampai dekat kita, orang ingat, ni mesti mengajar agama ni. Tapi sebenarnya dia tak. Mengajarlah kan. Cuma title Ustaz di sebelah Arab, doktor. Ada PhD. Jadi kalau di sini, lain. Jadi sebab itu kalau kata kita memahami konteks, dia tak menjadi isu lah. Tak adalah menjadi isu orang menggunakan istilah ini. Kita kena faham tempat itu bagaimana penggunaannya. Nah, kita kalau secara umum di Malaysia ni pun kita tak ada banyak klasifikasi tu. Semua kita panggil ustaz je. Kita tidak ada memahami perbezaan syekh dia, alim, muallim. Ada, saya ingat di kampung saya di Melaka, orang-orang lama ada panggil seorang syekh tu muallim, panggil muallim ya. Jadi muallim ni tok guru juga, tok guru. Kita ada, kalau di tempat kita ada panggil tuan guru, tok guru kan. Jadi istilah-istilah itu istilah ikut tempatan lah. Cikgu, 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 muallim tu cikgu. Saya tak pasti dari segi konteks dia tu macam mana, tapi secara umum hanya yang mengajar lah. Mengajar juga kan. Betul. Jadi kalau kita pergi ke dalam perbincangan falsafah, dia akan bincang dengan lebih jelas setiap satu tu. Ada martabat tu. Baik, kita tengok sedikit di sini. Dia tok guru yang kalau kita katakan macam mana, biasa yang itu juga adalah ulama yang biasanya di pondok-pondok lah, orang selalu panggil begitu kan. Tok guru, tuan guru. Jarang dekat universiti panggil tuan guru. Panggil profesor saja. Tapi peranan sama. Cuma beza dia, setiap kebiasaannya kalau sebut tok guru ni, dia masuk sekali soal kita panggil mendidik.
bukan mengajar saja kan. Jadi spiritual, kemudian dia menunjukkan adab yang baik kan. Jadi daripada situ orang belajar secara tekstual dan juga kontekstual. Kehidupan Tok Guru tu depan mata dia. Dia ikut bersama, dia tengok dan dia ikutlah. Jadi nanti kita akan tengok juga bagaimana Ibn Khaldun sebut bagaimana para ulama ni dipandang tinggi sehingga mana orang tak menjadi takut untuk menegur. Jadi disebabkan status kan? Disebabkan status. Jadi bukanlah bermaksud seseorang itu memang dia berada dalam tempat yang tinggi ataupun keilmuan yang tinggi seperti mana Ibn Khaldun sendiri keilmuan dia tinggi. Beliau nanti akan menyebutkan saya juga lemah. Dan daripada apa yang saya tulis ni, sila buat analisa. Maksudnya buat kritikan, baca balik dengan baik. Sebab dia sangat menentang orang yang taklid buta. Dia kata, dengar apa orang sampaikan, ikut. Dengar sampai semak, dia kata. Semak dulu. Jadi sebab tu dia sangat kena. Okay, kita tengok permulaan dia. Saya baca yang Arab dulu nak tengok dia punya rhythm dia. Alhamdulillahilladzi lahul izzatu wal jabarut. Kita perasan di hujung tu. Wa biyadihil mulku wal malakut. Wa lahul asmaul husna wan nu'ud. Al-alimu fala ya'zibu anhu ma yudabbirun natq. Au yukhfihi sukut. Ujung dia semua. Al-qadiru fala yu'jizuhu syai'un fis samawat wal ardi wala yafut. Ansha'ana minal ardi nasama. Okey, ni dah tukar. Nasaman. Wasta'marana fiha ajyalan wa umama. Wa yassara lana minha arzaqan wa qisama. Dan taknufuna al-arham wal buyut. Wa yakfuluna ar-rizqu wal qut. Wa tublina ayyamu wal wuqut. Wa ta'tawiruna al-ajalu allati khutta alaina kitabuha al-mawqut. Wa lahul baqa'u wa thubut. Wa huwal hayyul ladzi la yamut. Jadi ni satu kalau mereka yang mahir dalam bahasa Arab, dia rasa satu ayat yang cukup cantiklah Dan sepanjang permulaan mukadimah ini semuanya ditulis dalam bentuk bait puitis. Jadi bila mantik maksudnya penulisan yang kalau diterjemah secara harfiah mungkin dia tak sampai. Jadi dia lebih kepada kalau kata macam kami ada mengkaji 100 kata pujian terhadap Nabi oleh Maharaja Yonglo di China kan. Dalam tulisan Cina tu kalau diterjemah harfiah pun dia tak jadi pantun tu, sajak tu. Jadi dia kena terjemah mengikut sajak gaya Melayu. Baru disampai maksud dia. Jadi sama juga dalam hal ni, sebab itu dalam terjemahan ada yang dipanggil sebagai satu terjemahan bebas. Terjemahan bebas ni dia akan terjemah mengikut konteks yang lebih sesuai. Ataupun terjemahan ketat yang memang dia ikut harfiah. Jadi bila yang harfiah tu, sebab itu kita biasa tengok kitab-kitab lama Melayu, ada banyak nya-nya. Kan kita adalah oleh kerana itu hendaklah ia, maka hendaklah ia. Jadi terjemahan dia tu nak disesuaikan dengan Arab secara harfiah menyebabkan kita susah nak faham. Kena ada tok guru yang terangkan balik. Kat situ yang membezakan. Sebab tu bila kita tengok versi bahasa Inggeris, kita mudah faham secara kontekstual. Dia menulis secara penulisan Inggeris. Maksudnya cara Inggeris, dia masukkan proverb Inggeris. Maknanya memang sesuai untuk orang putih baca dengan mudah lah. Tetapi yang hari itu kita bincangkan antara kekurangan dalam terjemahan Inggeris adalah bila dia menghilangkan unsur-unsur ketuhanan tu. Dia mengeluarkan sebahagiannya. Okey. Saya baca terjemahan dia. Seorang hamba yang mengharap rahmat Allah bernama Abdul Rahman bin Muhammad Khaldun Al-Hadrami, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik, yang berkata, segala puji bagi Allah yang maha berkuasa dan maha besar. Di tangannya dia menggenggam kuasa bumi dan kerajaan malakut. Dia mempunyai nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang bagus.
Dia yang maha mengetahui sehingga kan tiada satu pun sama ada yang terungkapkan oleh bisikan rahsia atau yang terselit tersembunyi daripada pengetahuannya. Dia yang maha kuasa sehingga kan tiada sesuatu pun yang ada di langit dan di bumi akan terlepas daripada kekuasaannya. Kemudian disambung lagi, dia menciptakan kita daripada tanah menjadi makhluk yang bernafas. Dia menempatkan kita di muka bumi ini berlainan keturunan dan berbangsa-bangsa. Dari bumi itu dia berikan rezeki dan khazanah. Rahim ibu kita dan rumah-rumah menjadi kediaman kita. Rezeki dan makanan membenarkan kita terus hidup. Hari dan waktu yang berlalu itu menguji kita. Batas-batas kematian yang telah ditulis untuk kita dalam buku takdir yang sentiasa membayangi kita. Namun dia kekal dan abadi. Dialah Tuhan yang tidak akan mati. Oh, ini terjemahan ni pun menarik. Terjemahan dia bagi kami pun bila baca, ini terjemahan yang sebab dibawa di BP kan. Di bawah. Dia sesuaikan dalam ungkapan Melayu lah. Kemudian selawat dan salam ke atas junjungan kita. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi berbangsa Arab yang namanya disebut dan dituliskan dalam Taurat dan Injil, yang untuk melahirkannya dunia telah berasakan begitu sakit sebelum hari-hari Ahad dan hari-hari Sabtu silih berganti, dan sebelum Zuhal dan Yahamud saling menjauh. Ini kata-kata yang orang kata apa, untuk menunjukkan kejadian-kejadian alam yang berlaku, yang bersama dengannya itu adalah untuk datangnya seorang nabi yang paling sempurna lah, penghujungnya, iaitu Nabi Muhammad. Ya. Yahamud ini adalah satu betul. Kemudian yang ini disebutkan dalam komentari ini, Yahamud berarti ikan paus atau nun, sedangkan di dalam Al-Mazhar dan Ruhul Bayan ada dua maksud lah kat sini. Satu mengatakan kita kenal Yahamud sebagai salah satu planet juga. Jadi ada dua maksud. Satu kata ikan paus, ya ikan nun tu, ataupun satu lagi dengan pandangan mengatakan satu planet. Yang paling jauh adalah Zuhal, dan adalah yang pandangan yang lain mengatakan Yahamud tadi yang ikan paus tadi lah. Cuma yang itu lebih kepada untuk balarah sajalah, untuk menceritakan. Kemudian disambung lagi, burung merpati dan labah-labah bersaksi akan kebenarannya. Selawat dan salam tercurah kepada keluarga dan sahabat-sahabat Nabi yang menjadi sahabat dan pengikutnya, memperoleh banyak pengaruh dan kemasyhuran. Dengan menyokongnya mereka beroleh perpaduan, sementara musuh-musuh mereka mengalami perpecahan. Semoga Allah mencucuri rahmat ke atasnya dan kepada para sahabat selagi agama Islam diterima umum. Mereka yang engkar akan merasai padahnya rahmat Allah yang berganda-ganda ke atas mereka itu. Jadi satu muka surat ini adalah satu muka surat khusus untuk puji-pujian tadi. Kemudian dalam penulisan akan masuk poin dia, akan sebut amma ba'du. Maka selepas itu bermulalah perbincangan dia. Jadi bermula perbincangannya apa dia? Dia pun mengatakan, fa inna fannat tarikh minal fununi allati tatadawaluhu al-umamu wal ajyalu. Ini masih lagi nampak tak? Wa tushaddu ilaihi ar-rakaibu war-rihalu. Masih lagi dia ikut, wa tasmu ila ma'rifatihi suqatu wal aghfalu. Masih lagi dia dalam keadaan begitu. Sedangkan dah masuk dah poin awal dia. Dia menyatakan sejarah adalah disiplin ilmu yang dipelajari secara luas oleh banyak bangsa dan kaum. Masyarakat umum mempunyai semangat yang tinggi untuk mengetahuinya. Maksudnya memang orang kalau cerita pasal sejarah semua orang nak tahu. Tak kira lah daripada apa peringkat masyarakat. Para raja dan pemimpin berlumba-lumba untuk memahaminya. Tidak dapat dinafikan. Dia kata ramai orang terpelajar, maksudnya orang pandai-pandai, dan juga yang kurang cerdik pun boleh faham sejarah. Maksudnya hal sejarah ni dia tak perlukan orang tinggi, mana orang biasa pun kalau kita cerita dia boleh faham. Sebab itu adalah kisah yang telah berlaku. Sebab pada permulaannya sejarah tidak lebih hanya keterangan tentang peristiwa politik. Yang betul kan? Kalau kita bincang pasal sejarah, kebanyakan cerita tentang kerajaan-kerajaan.
hal politik, hal negara, kejadian masa lampau yang ditampilkan dalam bentuk ungkapan dan perumpamaan, berusaha untuk memuaskan ramai orang, dia kata, berasak-asak dan berkumpul untuk memahami hal ehwal manusia. Ia membuktikan bagaimana keadaan membentuk perubahan. Ada 3 perkara disebut kat sini. Hal ehwal manusia, kemudian bagaimana dinasti-dinasti itu meluaskan wilayah dia, dan yang ketiga, bagaimana masyarakat itu memakmurkan bumi sehinggalah sampai waktu ia berakhir nanti. Pada hakikatnya, sejarah dalam kata lainnya mengandungi penelitian dan usaha mencari kebenaran. Dia kata, kalau kata hakikat sejarah yang sebenar, bila kita meneliti peristiwa-peristiwa itu, rekod-rekod itu, dia akan membawa kita kepada kebenaran dia. Dia akan membawa kepada kebenaran. Penjelasan yang halus tentang sebab dan asal benda. Dia kata, kalau kita betul-betul memahami sejarah, meneliti dia, kita akan tahu sebab satu itu terjadi. Kenapa ia terjadi? Kita punya sesi sebelum ni kan kita selalu bincang benda perkara yang sama. Sebenarnya kita dah bincang lah benda ni. Cuma yang ini tersusun lah. Dia buatkan perbincangannya bagaimana setiap apa yang berlaku tu patut diteliti. Sebab kalau diteliti baru kita dapat faham sebab punca. Tidak ada berlaku satu-satu perkara tiba-tiba satu negara tu jatuh. Begitu saja. Dia mesti ada sebab. Ataupun mengapa satu-satu kerajaan itu cukup lama bertahan sampai 700-800 tahun. Mesti ada sebab dia. Dia mengangkat supaya kita cuba meneliti secara halus. Pengertian dan pengetahuan tentang substance, the essence, dia kata, dan pengetahuan tentang bagaimana sebab terjadinya peristiwa. Dengan demikian, sejarah benar-benar berakar tunjang dalam falsafah. Ini menarik bila disebut pasal falsafah. Ia patut dianggap sebagai salah satu cabang falsafah. Falsafah ni, bila kita cerita pasal falsafah, kadang orang kata, ini tinggi sangat. Sebab falsafah ni satu perbincangan yang tak masuk dalam perbincangan orang awam. Kita cuba tengok dulu di dalam dia orang bahasa pustaka. Apa maksud falsafah? Falsafah adalah pengetahuan tentang pengertian yang dianggap sebagai ilmu yang tertinggi yang menjadi dasar-dasar ilmu lain. Patutlah orang tak nak bincang falsafah sebab dia tinggi. Maksudnya, dia adalah asas kepada satu ilmu yang menjadi dasar dia. Maksudnya kalau kuat asas dia tu dalam kita memahami satu-satu ilmu, maka kita sudah menguasai ilmu tu. Maknanya dalam perbincangan kalau dari segi istilah falsafah sendiri, filosofi dalam bahasa Greek, philo itu bermaksud cinta. Sofi itu maksudnya hikmah ataupun wisdom ataupun ilmu. Jadi orang yang mencintai ilmu ini, dia akan menekuni dan meneliti secara dalam tentang satu-satu ilmu. Dan itu yang disebut sebagai falsafah. Dan falsafah yang dibincangkan, ada mungkin setengah yang merasakan falsafah ini boleh menyesatkan. Dan memang betul berlaku dalam sejarah Islam, seperti Ibn Rushd juga dikategori sebagai sesat. Kerana itu juga akan disebut oleh Ibn Khaldun. Kan beliau juga belajar falsafah dan beliau mengkritik sebahagian yang mana apabila menggunakan berbicara tentang falsafah, mereka telah menyimpang. Telah pergi jauh sehingga mana telah melanggar soal akidah, soal wahyu. Dan dia mengatakan perkara itu sepatutnya tidak terjadi kerana manusia ini untuk memahami kebenaran, Allah jadikan pada manusia itu akal. Sebab itu dalam Al-Quran banyak menyebut tentang afala tatafakkarun, kan? Afala yatadabbarun Al-Quran, maksudnya tadabbur, kemudian afala ta'qilun, apakah kita tidak menggunakan akal? Dan adalah mustahil bagi seorang mendapatkan kebenaran tanpa menggunakan akal. Tetapi dalam masa yang sama, dia ada domain dia. Maknanya dia tak boleh keluar daripada domain tu. Domain dia adalah masih lagi dalam perbincangan hal-hal fizik, hal-hal nyata dalam dunia ni. Tapi kalau ghaibiyat, perbincangan ghaibiyat itu mesti didasari oleh wahyu.
Walaupun mungkin secara logik akal tak terima, ia tetap kena terima. Sebab itu wahyu yang boleh menjelaskan keghaibiat. Jadi antara isu di dalam tamadun Islam, bila mana falsafah itu dibincangkan sehingga melewati domain tu, dia dah keluar daripada sempadan. Jadi bila keluar daripada sempadan, itu yang jadi Mu'tazilah. Pandangan-pandangan yang berasal daripada pemikiran-pemikiran ini, falsafah tadi. Falsafah, kalau kita cerita pasal falsafah, permulaan dia biasa dibincangkan adalah falsafah Yunani lah. Yunani. Dan falsafah Yunani ni kalau kita pergi mendalam lagi perbincangan dia, ada salah satu daripada yang disebut oleh Pythagoras kan. Pythagoras ni seorang ahli falsafah Yunani dan juga ahli matematik. Kerana di dalam matematik itu banyak perbincangan tentang pemikiran, tentang falsafah teori-teori. Contoh macam kita pernah belajar trigonometri, teorem Pythagoras kan. Dia ada sebut tentang yang sudut, saya dah tak ingat dah ni. Sudut ni campur dengan sudut ni, campur ni dia akan dapat satu nombor lah yang universal lah. Kan? Maknanya walau apa pun terjadi dalam bentuk trigonometri itu, dia mesti akan macam tu. Formula dia. Daripada mana dia dapat formula ni? Dia mengatakan dia hanya menyalin daripada Hermes. Siapakah Hermes? Hermes adalah gelaran bagi Nabi Idris. Nabi Idris. Jadi Nabi Idris memberikan formula-formula itu datang daripada mana? Nabi dapat pada wahyu. Jadi apabila dipelajari, ditulis, diambil orang menjadi teorem Pythagoras, matematiknya, falsafah, termasuklah tentang matahari, bumi mengelilingi matahari. Kan? Bumi mengelilingi matahari. Yang itu tidak diterima oleh kemudiannya sarjana-sarjana pemikiran yang tak sekepala dengan apa yang dibawa daripada Nabi Idris ni. So, manusia tu cuba fikir, melampaui tanpa ada wahyu yang kontrol dia kan. Sebab hal tu metafizik, di luar pada pengetahuan. Jadi bila dibincangkan oleh mereka yang mengikut ajaran Hermes tadi, akhirnya muncul satu pandangan yang mereka ini cuba mencabar pandangan-pandangan itu, termasuklah untuk tidak terima bahawa bumi mengelilingi matahari. Dia kata matahari mengelilingi bumi. Dan siapa yang bersama dengan ajaran yang dibawa tadi, yang asalnya daripada Nabi Idris tadi, akhirnya digelar sesat. Mereka itu yang disesatkan. Sebab itu bila di dalam tamadun Kristian ataupun kita sebut sebagai ketika zaman Rom khususnya, mereka tak terima pandangan-pandangan ni. Sebab tu Galileo Galilei dia anggap sesat. Tidak diterima oleh gereja. Dan ketika itulah umat Islam, Andalus khususnya, mengambil balik falsafah yang telah tersasar, dia masukkan balik. Supaya mengikut kepada acuan agama tu. Dia takkan lari dengan akidah. Jadi kalau bila kata sesiapa yang berbincangkan soal falsafah dan lari pada akidah, itu yang menjadikan dia sebenarnya sudah menyimpang lah. Jadi yang ini harus difahami secara umum macam tu. Sebab kadang-kadang ada setengah kita mungkin bila sebut falsafah dia takut, dia kata tak berani. Falsafah ni memang menyimpang terus. Tidak. Seperti Ibn Taymiyah sendiri, beliau pun memahami falsafah dengan baik. Falsafah. Tetapi kemudiannya bersikap keras kalau kata sudah melanggar lah. Maknanya hal itu menjadi punca kepada universiti-universiti macam UIA ada falsafah Islam. Falsafah Islam tu nak membetulkan balik. Sebab ilmu tu dia takkan lari. Datangnya ilmu itu semua daripada para rasul. Jadi hendak orang kata buat alignment balik lah. Jadi bagi Ibn Khaldun, hal sejarah dia termasuk salah satu dari cabang pemikiran falsafah juga. Jadi ini dipanggil sebagai falsafah sejarah. Sebab dia menekuni kita fikir dengan mendalam, kenapa jadi begitu? Kenapa jadi begini? Itu yang disebut oleh Ibn Khaldun lah. Ya. Yeah.
Dia Biblio Press, tapi dia punya penterjemah dia, sidang penterjemah je dia tulis. Group of translators lah, GBP. Cuma dia punya penerbit dia Biblio Press. Nanti kita tak tahu lah, kalau nak beli ni secara pukal boleh juga. Saya ingat boleh kita berhubung dengan mereka lah. Okay, sebab kalau kita sama-sama ada buku senang lagi kan baca. Kenal kan? Dia kenal. Boleh. Syikin boleh arrange lah. Untuk pelajar. Untuk 20 orang kan. Apa? Okay, kita sambung lagi. Para sejarawan Islam terkemuka telah membuat pengumpulan yang bersungguh-sungguh tentang peristiwa sejarah dan menuliskannya ke dalam buku. Okey, dia sebut sejarawan yang sebelum-sebelum ini pernah menulis dengan penulisan yang sangat teliti, dia tulis sangat komprehensif, menceritakan kenapa berlaku peristiwa ini dan sebagainya. Malangnya mereka yang sepatutnya tidak berhak mencampuri sejarah, kata, telah memasukkan perkara-perkara tidak benar yang sengaja direka-reka dan yang palsu. Laporan yang tidak sahih sebagai menyedapkan kisah. Ibn Khaldun menyebut dah ulama terkemuka sebelum ni dah menulis sejarah dalam bentuk yang agak teliti. Terutamanya para penulis yang awal kan, mereka ini juga adalah ahli hadis. Jadi ahli hadis mempunyai satu disiplin yang agak ketat dalam penerimaan riwayat. Maka dia juga terjemahkan dalam bentuk penulisan sejarah pun begitu. Tetapi ada, dia kata, sebahagian yang selepas itu. Dia mengambil sebahagian dan mencampur pula sebahagian yang didengar lain. Sebab apa? Sebagai menyedapkan kisah. Perkara ni memang saya secara peribadi, saya tak berani mengatakan mereka itu sengaja buat ataupun tak sengaja. Kerana kalau kata sebagai, saya selalu, kita berada di depan ni, penceramah kan. Penceramah ni biasanya, dia ada point nak beritahu. Tapi dia tahu, mad'u dia ni, yang mendengar ni, ada yang mengantuk, ada yang ni. Dia ada tambahan sikit untuk menyedapkan. Tetapi bagi masyarakat yang mendengar tu, dia tak dapat bezakan yang mana yang sebenarnya untuk penyedap rasa ataupun yang mana yang poin sebenar. Ayat ni jadi masalah. Jadi yang penyedap rasa yang biasanya yang orang ingat. Betul tak? Dan penyedap rasa tu pula akan disebut, ustaz ni kata gini. Jadi ustaz tu menyampaikan yang itu sebenarnya cerita dia adalah lebih kepada memudahkan pemahaman mungkin kan. Jadi untuk bercakap lebih susah sikit untuk kita saring. Kalau penulisan tak apa. Penulisan kita boleh kritik dengan mudah sebab kita tahu, ya ini dia sebut. Memang dia tulis. Tapi kalau bercakap tu kadang-kadang dia terlepas. Terlepas cakap. Kita tanya dia balik, dia pun ada saya cakap. Kan? Dia pun kadang-kadang benda-benda macam tu kelemahan manusia lah. Kelemahan manusia. Baik. Pewaris mereka, dia kata lepas dah tulis pula macam tu untuk penyedap rasa, pewaris maksudnya orang yang selepas itu mengikuti tingkah laku itu dan menyampaikan maklumat itu kepada kita sebagaimana mereka telah mendengarnya. Maksudnya dia dah dengar, apa yang dia dapat dia catat balik. Dia catat saja. Mereka tidak pula berusaha untuk melihat atau memerhati sebab kejadian itu berlaku. Kemudian ataupun membuang atau menolak cerita tak masuk akal. Ada cerita-cerita yang tak masuk akal. Yang dia tulis juga, masukkan dalam tulisan dia. Kemudian pula kajian yang dilakukan kurang sekali. Sedangkan ulasan yang ada pun lemah dan dangkal. Ibn Khaldun memang kritik ni. Kekeliruan dan andaian. Kemudian pula dia tambah pula andaian. Bila cerita yang ini dia dapat satu poin ni, dia tak tahu pun ada kaitan dengan poin nombor 2 ni, dia kaitkan sendiri, dia andaikan. Dia buat andaian. Dan andaian yang tidak ada dasarnya menjadi akrab dan menjadi elemen biasa dalam maklumat sejarah. Maka menjadilah ia itu satu situasi taklid buta.
Jadi taklid buta mengikut tradisi merupakan sifat warisan anak Adam. Dia kata, maksud memang perangai manusia tu macam tu. Memang perangai je macam tu. Kan? Ini kalau kata kita nak minta baca satu-satu pun kita pun malas ni. Kan? Jadi kita lebih suka dengar je. Dengar, sampaikanlah. Bila dah dapat dengar tu, kita pun nak sampaikan. Baguslah tu nak sampaikan. Tapi kita tak sempat nak semak sebab kita lebih seronok tu bercerita tu. Kan? Jadi kadang-kadang dekat sini ada penambahan. Ni sekarang ni saya tengah tambah lah ni. Ni ayat saya bukan ayat Ibn Khaldun. Yang mendengar, bila dah dengar, saya dah faham dah. Lepas tu bila dia sampaikan, dia tambah lagi. Ada penambahan dia juga. Sebab betul. Betul. Itu memang program dalam apa nama ni, motivasi apa kan? Untuk communication skill kan. Memang logiknya buatlah di mana pun, penyampaian daripada depan sampai ke hujung tak sama punya secara lisan. Sebab itu bila kita mempelajari satu ilmu secara berlisan, maknanya kita kena buat kerja lebih sikit. Semak pula. Semak. Tapi kalau orang belajar berkitab, okey. Sebab dia ada kitab, dia tahu ini asas, tambahan yang mana. Bila dia tahu bezanya. Jadi itu kelebihan ni lah. Ya, itu antara disiplin. Itu salah satu segi dalam bentuk disiplin yang ketat lah. Yang itu agak ketat sikit, lebih kepada mereka yang boleh kita katakan dia menyampaikan dalam arti kata dia sebagai guru. Sedia menjadi guru. Tetapi dari satu segi yang lain, mengambil kepada hadis yang walaupun sampaikan kepada walaupun satu ayat itu adalah semangat yang perlu ada pada setiap orang. Setiap masyarakat Islam ni, satu perkara yang dikatakan ilmu yang boleh memberikan kesedaran, memberi manfaat, tu kena sampaikan. Jadi kalau dia menjadi masalah bila kata nak tunggu ijazah, bermakna tak semua orang boleh sampaikan. Faham? Ya, betul. Ya, betul. Yang itu memang ke arah lebih pada pengajaran secara umum lah. So, pengajaran credibility tu, betul. Memang itu antara yang disiplin ketat lah. Tapi secara umum yang kata kita nak sampaikan kepada keluarga, pada orang, tu boleh lah. Tapi kalau untuk mengajar di hadapan ni, contoh, secara disiplin ketatnya memang begitu sepatutnya. Memang belajar begitu berpuluh tahun, kadang berbelas tahun, sampailah kamu dah layak mengajar. Yang ini tradisi yang ada banyak dalam tarikat, dalam cerita-cerita tasawuf. Yang ada baiknya, sebab apa? Sebab dekat situ dia boleh mengelakkan fitnah-fitnah. Zaman sekarang disebabkan dia dah masuk jadi dai selebriti. Kan? Ataupun dia ada masuk program-program yang bersifat diangkat sebagai pendakwah. Jadi sebagai satu title pendakwah tu membolehkan dia boleh mengajar apa saja. Sedangkan kadang-kadang mungkin latar belakang dia tu tak mampu untuk dia sampaikan. Jadi masyarakat kita berbalik pada tadi istilah ustaz tu, satu istilah yang macam maksum. Jadi bila sampai apa yang disampaikan oleh ustaz itu adalah satu yang betul. Jadi dekat situ menjadi satu peranan kepada masyarakat sendiri untuk menyemak balik. Menyemak balik. Ada pepatah ni saya pernah baca tapi dia kena baca lebih mendalam lagi. Sebab dia ada
dia ada panggil ada apa harta tinggi, apa harta pusaka tinggi dengan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi itu yang menjadi perbincangan. Harta pusaka rendah ni tak ada isu. Jadi saya pernah baca tu tapi tak mendalam lah. Jadi perbincangan tu apabila dikupas balik, sebahagian pendapat tu mengatakan dia tidak melanggar syarak. Jadi yang itu kena semak lagi tu. Ada dah perbincangan di peringkat akademik lah, peringkat akademik untuk menghuraikan tentang adat pepatih. Tapi saya sendiri tak dapat nak komen lah. Saya pernah membaca salah satu daripada tulisan almarhum Profesor Dr. Siddiq Fadil. Dia banyak mengkaji tentang tu, adat pepatih. Nanti kalau saya jumpa ada paper-paper yang ada dah perbincangan tu, nanti saya boleh kongsikan. Kita sambung sikit lagi Okey, sambung taklid buta. Kemudian tak seorang pun, ini dia dah mula masuk, dia menyebut tentang hakikat kebenaran. Tidak ada seorang pun akan mampu menentang kekuasaan kebenaran, dan ancaman kebatilan perlu dilawan dengan agakan yang bijaksana. Maksudnya tadi, kalau kita nak buat andaian apa pun, andaian itu pun tidak boleh sembrono. Maksudnya dalam kita, bila kita membuat penganalisa kan, kita buat analisis kan, dan kita mendapati satu-satu perkara itu dengan teori kita yang muncul, dan teori yang muncul itu mestinya dia akan mendekati kebenaran berbanding daripada kebatilan lah. Seorang penukil hanya mampu menyatakan dan menyampaikan bahan. Hanya orang yang hanya menyampaikan daripada apa yang dia dengar, apa yang dia baca, di mana saya pun hanya sampaikan begitu. Dia memerlukan pandangan yang kritis untuk menyingkap kebenaran yang tersembunyi. Maknanya, kalau orang yang kritikal dalam membaca satu-satu penulisan, ataupun apa yang dia dengar tu, dia kritikal. Kan? Dia being very critical, dia akan mempersoalkan, dia akan tanya kenapa, apa, bagaimana. Jadi persoalan-persoalan itu, kalau tak muncul, maka susah untuk didapat kebenaran. Jadi untuk mendapat kebenaran dalam apa jua ilmu yang dipelajari, dia kena memunculkan soalan-soalan kritikal tu. Supaya dengan kritikal itu akan tersingkap kebenaran yang tersembunyi. Ia menghendaki pengetahuan demi menjernihkan dan memperbaiki agar wawasan yang kritis boleh digunakan. Para sarjana telah membukukan dan memperbanyakkan secara sistematik peristiwa sejarah. Mereka juga telah mengumpulkan dan menuliskan sejarah suatu bangsa dan negara. Tetapi begitu sedikit sejarawan yang diakui telah menuliskan kembali hasil yang dicapai orang terdahulu di dalam karya mereka sendiri. Jumlah mereka sedikit, hampir dapat dihitung dengan jari. Seperti contoh dia ambil Ibnu Ishaq, At-Tabari, Ibnul Kalbi, Muhammad bin Umar Al-Waqidi, Saif Ibnu Umar Al-Asadi, Al-Mas'udi dan juga sejarawan yang lain. Nampak, dekat sini dia sebut antara sejarawan-sejarawan yang ulung zaman itu sudah disebut nama-nama yang tadi saya sebut. Tetapi lepas pada itu dia sambung lagi, hanya mereka yang arif dan pakar yang dapat dipertanggungjawabkan sahaja yang mengetahui bahawa karya Al-Mas'udi, tadi dia disebut, dia puji Al-Mas'udi tadi, dan Al-Waqidi, seorang lagi yang disebut tadi, diragukan. Dia kata, tadi dia kata dia menghormati ini, sejarawan-sejarawan ni, tetapi hanya mereka yang arif dan pakar, mereka yang mempunyai keilmuan yang lebih mendalam, dapat menilai karya Al-Mas'udi dan Al-Waqidi ni ada yang meragukan. Ada juga yang tidak dipersetujui dalam beberapa hal. Ini poin penting yang saya nak tekankan juga kepada kita semualah. Beliau meletakkan bahawa adanya orang-orang ataupun sejarawan-sejarawan, ulama-ulama yang memang zaman itu orang semua kenal. Memang dia terkenal. Memang orang yang diakui kesarjanaan dia lah. Dia diakui. Tetapi dalam pada itu ada juga kesilapan yang dibuat. Seperti mana yang dibuat oleh Al-Mas'udi dan Al-Waqidi. Masih ada. Yang dia tekankan di sini apa? Maknanya bukan soal tokoh. Tokoh, katakanlah sesiapa pula yang kita kenal di Malaysia ke di luar negara,
Tokoh tu memang terkenal. Tetapi dalam perbincangan dia, poin-poin perbahasan dia tu, mungkin ada yang boleh diterima, ada yang tak boleh diterima. Jadi perkara ini, kita kena tanamkan dalam diri kita, supaya menilai bukan pada orang, menilai pada apa yang dia sampaikan. Jadi kalau yang disampaikan itu ada hal yang meragukan, yang memang terbukti salah, itu boleh ditolak. Tetapi tidak bermaksud kita menolak dia sepenuhnya. Yang ini perkara yang kita kena perbaiki dalam masyarakat lah. Maknanya termasuk diri kita. Kerana ada setengah perkara yang mungkin tuan-puan dan perempuan tak setuju dengan saya. Tak ada masalah. Ya? Tetapi ada perkara yang kita setuju. Jadi pada yang setuju, kita setujulah. Pada yang tak setuju, tidak mengapa. Malangnya bila mana ada yang diangkat tu lebih pada yang tak setuju je. Akhirnya menolak sampai ke tokoh itu, orang itu pula dibenci. Ditanamkan kebencian, ditanamkan orang kata apa, merendah-rendahkan pula seseorang tokoh itu, maka itu adalah satu budaya yang tidak sihat. Budaya yang tidak sihat kerana kita sendiri nampak dah zaman sekarang pun. Akhirnya, apa yang terjadi? Kita lebih tekan bukan pada ilmu tu, kita tekan pada sentimen orang. Oh, dia ni ikut orang ni, dia ni tak boleh terima ni. Kan kita ada bincang beberapa nama orang yang kita tak boleh sebut lah live ni kan. Nama-nama ni kalau kita sebut orang kata oh dia ni mengarut. Tak, kita jangan terus letakkan label yang begitu. Sebab pada apa yang dia sampaikan, ada bahagian tu memang itu kepakaran dia. Ada bahagian tu mungkin dia hanya andaian dia saja, tambahan dia. Itu kita tolak lah. Jadi kalau dengan cara begitu, itulah situasi yang berada zaman Andalus. Zaman kegemilangan itu. Daripada Baghdad, bila Baghdad hancur, bawa ke Andalus. Di Andalus ini perbincangan dia, ilmu tu pelbagai. Sains, teknologi semua dah. Kita yang ada teknologi semua ni, ini memang hasil daripada perbincangan para ulama tentang algebra tu. Yang membawa algoritma, membawa formula-formula yang boleh menghasilkan macam-macam hal teknologi kan. Dan pada setiap ulama-ulama itu ada kontroversi dia juga. Jadi adalah kontroversi pandangan dia tertentu. Tentang pandangan yang kontroversi, kita tak terimalah. Kita tawakuf lah, kita tak bersetuju dengan dia. Tapi pada yang baik, yang ada manfaat dia, yang betul, itu diterima. Yang itu yang cuba disampaikan oleh Ibn Khaldun ni lah. Sungguh pun begitu, penghasilan kaedah, penulisan dan penyajian bahan mereka diterima umum. Itu disebut tadi, ada yang diragukan dalam beberapa hal, tetapi secara umum orang terima. Ini kata-kata yang menarik oleh Ibn Khaldun, yang menyebut, kritik yang tajam merupakan hakim bagi diri pengkritik. Apa maksud dia tu? Kritik yang tajam adalah hakim pada diri pengkritik. Maksudnya, orang yang boleh mengkritik dengan pandangan dia yang tajam, itu menjadi hakim untuk diri dia dalam mencari kebenaran. Saya suka bila sebut hakim ni. Sebab kalau tuan-tuan perempuan pun biasa dengar kan, saya dengan latar belakang saya memang perundangan kan. Kita mengangkat bahawa kalau macam orang kata dia ni ditangkap, didakwa sebab merogol orang masyarakat dah terus kata dia bersalah kan, betul tak? Orang yang kena tuduh, kita panggil OKT, orang kena tuduh. Orang kena tuduh ni, dia baru dituduh, belum lagi dibuktikan. Jadi, bila nak dibuktikan, prosesnya mesti di hadapan hakim. Kenapa di hadapan hakim? Kerana pada hakim ini ada pandangan kritikal yang tajam yang ada. Dia akan mempersoalkan satu demi satu yang perlu dihujahkan untuk mengatakan kalau yang satu menafikan, dia mesti menunjukkan apa bukti-bukti yang penafian dia. Yang mendakwa kena tunjukkan juga bukti pendakwaan dia. Supaya akhirnya dia menjadi hakim yang menyajikan kebenaran yang sebenar lah. Sebab itu kalau kata pertikaian di kalangan masyarakat, dia tak masuk ke sampai peringkat hakim yang menghakimi, kebarangkalian keadilan di situ tidak ada. Ataupun kebenaran itu tidak dapat terselah lah.
Sebab itu dia berakhir kepada mufti dan juga hakim. Dua institusi yang besar dalam satu negara. Kalau penghakiman itu dibuat oleh masyarakat dalam kelompok-kelompok tertentu, maka dekat situ susah untuk secara keamanan sejagat dari segi kenegaraan tu untuk disatukan. Kerana kalau tidak, nanti macam-macam pandangan lah ada. Jadi pandangan kritis itu menjadi hakim kepada orang yang mengkritik. Disebut oleh Ibn Khaldun. Peradaban dalam pelbagai keadaan mengandungi elemen berbeza yang mana sejarah, maklumat-maklumatnya dapat dihubungkan dengannya dan riwayat serta bahan sejarah dapat diteliti. Sebahagian besar sejarah yang ditulis oleh pengarang-pengarang ini mencakupi pernyataan luas kerana luasnya daerah geografi yang universal dua dinasti Islam dahulu. Yang dia maksudkan ni siapa? Ibn Khaldun sebut dua dinasti Islam yang terdahulu adalah Umayyah dan Abbasiyah. Sebab Ibn Khaldun sudah dia hidup dalam zaman penghujung Andalus. Jadi dia mengatakan keagungan itu dari segi penulisan, keilmuan itu dah awal lagi sudah ditulis zaman zaman Umayyah, zaman Abbasiyah. Dua dinasti Islam yang besar yang mana mereka sudah ada begitu banyak pemilihan sumber-sumber ilmu, tetapi penulis yang kemudiannya sama ada mereka gunakan ataupun tak gunakan. Dan kita pun dah tengok dalam sejarah kan, bukan sekadar sumber ilmu tu banyak, tetapi sumber ilmu tu juga ada sebahagian hilang disebabkan perang. Dihancurkan, dibakar. Menjadi punca kepada yang kita dapat kemudian tu, kemungkinan dia jadi kuranglah lengkap. Mungkin perbincangan tu dah awal dah ada. Sebelum itu, begitu banyak kitab. Tapi akhirnya bila sampai dekat kita, yang dinukilkan mungkin dah ada pula penambahan pula oleh orang-orang lain yang... jadi penambahan-penambahan itu juga menambahkan dilema dari segi memahami sejarah lah. Di antara sejarawan tersebut, misalnya Al-Mas'udi tadi disebutkan, melakukan penyelidikan mendalam terhadap kerajaan dan bangsa sebelum Islam dan terhadap hal-hal lain secara umum. Dan ada pula sejarawan terkemudian yang cenderung membataskan pada yang umum saja. Ada pula yang mencatat peristiwa zaman dia saja. Dia tak kaitkan dengan zaman sebelum tu. So dia cerita apa yang terjadi zaman dia, seolah-olah macam tak ada kaitan dengan sebelum tu. Bagi Ibn Khaldun satu penulisan yang kurang lengkap. Sebab tak mungkin terjadi zaman ini kalau tak terjadi sebelum tu. Kan? Kemudian lagi disebut penulisan membatasi hanya cerita kerajaan dan bandar dia. Demikianlah dilakukan oleh Abu Hayyan, sejarawan Spanyol. Abu Hayyan dalam terjemahan Inggeris disebut Ibnu Hayyan. Salah sebenarnya. Dua orang yang berbeza, satu bapaknya Hayyan, satu anaknya Hayyan. Jadi kalau baca terjemahan Inggeris sebut Ibnu Hayyan. Sedangkan dalam bahasa Arabnya yang dimasukkan Abu Hayyan. Abu Hayyan ya. Sejarawan Spanyol tentang Bani Umayyah di Andalus. Dia banyak cerita tentang kerajaan dan bandar-bandar. Dan ada pula Ibnu Ar-Rafiq, sejarawan Ifriqiya dan kerajaan di Kairawan di kawasan Maghribi. Sejarawan sesudah mereka itu muqallid, semua itu taklid saja banyaknya. Dia tak tahu, tak mengenal suatu yang asli. Memang agak kasar juga penggunaan perkataan dia. Dia tu tidak mengenal sesuatu yang asli serta tumpul akalnya. Ini kalau kena kat kita ni, terasa hati kan. Atau tidak berusaha menghindari kumpulan yang begitu. Mereka hanya menciplak. Dia sebut ni, mereka hanya menciplak penghasilan orang terdahulu. Plagiat lah ni. Dan mengikuti contoh yang mereka berikan. Mereka tidak mempedulikan terhadap perubahan keadaan dan adat resam bangsa-bangsa itu dan kaum-kaum yang sudah berubah oleh peredaran waktu. Ini antara poin penting yang Ibn Khaldun selalu sebut. Tentang memahami teks dan konteks. Biasa yang sampai kat kita buku tu teks, itu teks. Tetapi konteks tu mungkin zaman kita baca dah tak sesuai dari segi pemahaman itu, kerana itu contoh yang diberikan 500 tahun dulu punya. Untuk zaman ini mungkin lain. Jadi bila
penulis pada yang 500 tahun akan datang contohnya, dia tetap meneruskan dengan contoh yang sama, maka dia tak memberikan manfaat yang sesuai untuk zaman dia. Kan? Jadi itu yang dia sebut tumpul akal tu. Oh, ini kalau bahasa Melayu pun rasa terasa hati kita sebut kan. Tumpul akal. Tapi layaklah Ibn Khaldun yang mengkritik begitu. Sebagai contoh saya lah. Saya dengar-dengar orang kritik orang lain. Mungkin Tok Guru saya A, dia mengkritik Tok Guru B. Dan saya hanya mendengar saja. Tapi saya yang lebih sudu daripada lebih kuah daripada sudu. Lebih sudu daripada kuah. Sedangkan saya tak sampai ke tahap yang memahami apa sebenarnya perbincangan dia. Tapi kita tahu yang syekh kita ni mengkritik syekh seorang lagi. Jadi kita pun beria mengkritik juga syekh B ni. Kita lebih-lebih juga mengkritik. Sedangkan kita tak ada keilmuan yang mendalam seperti mana syekh kita. Jadi dekat situ bagi saya adab jugalah bagi kita yang sebagai pelajar. Kita boleh menerima pandangan-pandangan siapa pun yang kita belajar daripadanya. Tetapi kita kena berhati-hati kerana kita mungkin tak faham sepenuhnya apa yang dibincangkan. Macam tu contoh adat pepatih tadi. Kita faham dulu yang itu, baru kita boleh berikan satu kritikan. Seperti mana tadilah falsafah tadi. Kadang-kadang untuk memahami falsafah, kita tak baca pun falsafah, tapi sebab kita dengar kata falsafah tu bahaya ni boleh lari akidah. Kita terus kecam falsafah tu. Jangan kita tak baca pun apa ceritanya. Dan itu banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat kita. Tak kira di Malaysia ataupun di mana saja. Kita tak faham keadaan contoh orang di Colombia, macam mana masyarakat dia, kehidupan dia. Dan kita cuba mentafsirkan secara macam mana di Malaysia. Tak boleh. Kita sampai kat sana, kita nak suruh dia buat cara macam mana orang di Malaysia. Memang kita menungkak arus lah. Menungkak arus sebab apa? Kita tak memahami. Dan banyak terjadi macam contoh kita pergi Andalus baru ni kan. Yang saya pulang bersama orang yang tak dapat menghargai sejarah Andalus. Sebab dia duduk sebelah saya, dia kata tak seronoknya datang ke Sepanyol ni. Dia kata apa, ada Sepanyol macam tak best lah, dia kata. Saya kata lain, saya cerita best. Rupanya sebab apa? Sebab punca dia sebab dia tak dapat maklumat yang betul. Jadi bila tak dapat maklumat betul, dan kalaulah dia tak berjumpa dengan saya, mungkin dia akan sampaikan kepada seluruh masyarakat kat kampung dia. Dia kata, tak payah pergilah Sepanyol ni. Tak ada apa yang menarik pun dia tu. Sedangkan kita yang memahami, dapat maklumat tentang sejarah Islam di Andalus, kita sangat menghargai. Tak cukup masa lagi. Kepuasan pergi ke Sepanyol tu. Kan berbeza tu. Jadi apa punca beza? Ilmu. Maklumat. Jadi bila kita tak dapat maklumat, beza kan, dia punya rasa tu beza. Jadi kalau orang yang tadi tu kita nak salahkan dia pun susah. Sebab dia tak jumpa orang yang ataupun maklumat tu. Jadi kadang-kadang terlampau banyak andaian dalam hidup kita. Kita mengandaikan orang tu. Jadi kadang-kadang kalau agak ekstrim, kita melabelkan pula dia. Dia ni tak betul lah ikut falsafah contoh kan. Ataupun dia ni apa sajalah dengan faham-faham yang pelbagai. Kalau faham itu memang betul sesat, iyalah. Itu betul lah. Kita kena faham lah. Tapi kalau ia hanyalah sekadar perbezaan pandangan di kalangan para ulama'. Jadi perbezaan itu tidak seharusnya kita letakkan sehingga tahap, dia ni sudah tersingkir daripada akidah. Contoh kan, kalau hal akidah, kalau memang betul dah melibatkan syirik, sesat, memang betul kena sebutlah sesat. Tetapi kalau pada perbincangan-perbincangan yang dia memang diterima secara umum, adanya pandangan empat mazhab yang berbeza contoh. Jadi kita kena bertasamuh, maksudnya berlapang dada lah. Baik. Ini kita masih lagi amma ba'du ni. Ni yang amma ba'du dia ni. Okay, tak apa-apa, sikit lagi. Dah dapat doktor dah. Betul. Naam, ada. Semua pun ada.
Hmm. Kalau bahasa Melayu akan sebut walhasil. Apa lagi? Bahasa lama saya pun dah tak ingat dah. Dia ada orang kata nak masuk ke dalam yang seterusnya. New paragraph dia. Okey. Para sejarawan dia sebut dia harus berusaha menyingkap dan bertanya mengapa kerajaan itu bertelagah dan menguasai. Maknanya kena disebut sini, kejap saya terlepas tadi. Ni. Mereka tidak berbicara tentang permulaan kerajaan. Penulis tidak menyebutkan sebab musabab mengapa dikibarkan bendera itu. Maksudnya kenapa satu-satu kerajaan itu jadi gah, dia boleh menang dalam peperangan itu, tak diceritakan sebab kenapa jadi macam tu. Dan berjaya menampakkan tanda-tanda kebesarannya. Penulis juga tidak menyebutkan apa yang menyebabkan mereka berakhir pula. Dia jatuh tu sebab apa? Tidak disebutkan, hanya cerita akhirnya dia serang, dia jatuh. Tapi apa punca dia mudah jatuh? Contoh katakan Baghdad jatuh 13 hari saja. Hancur tu. Jadi perbincangan tentang kenapa berlaku secepat itu jatuhnya kota Baghdad 13 hari. Itu perbincangan itu maksudnya persoalan itu perlu ditanyakan supaya akhirnya orang dapat mengambil sejarah itu ada manfaat yang besar dalam masyarakat lah. Sehingga si pelajar disebut, orang yang nak belajar sejarah pula, terpaksa mencari sendiri pula permulaan keadaan dan tingkatan-tingkatannya, perubahan-perubahan yang berlaku. Dia harus berusaha menyingkap dan bertanya mengapa kerajaan bertelagah dan menguasai. Dia harus mencari keterangan yang meyakinkan. Dia pula yang kena cari apakah perbezaan, pemisahan yang menjadikan satu tamadun ke satu tamadun itu berubah. Atau terus mengadakan perhubungan antara beberapa kerajaan. Mungkin dia buat assumption dia sendiri. Jadi disebabkan tidak ada penulisan yang komprehensif. Jadi bila orang baca sejarah, dia pula yang buat andaian dia sendiri. Dia pula yang menambah-nambah kan. Jadi yang itu, memang itu biasa berlaku tu. Macam dalam hikayat-hikayat, ada penambahan-penambahan yang sebahagiannya perasa sebenarnya. Jadi kita pula dah tak tahu nak membezakan. Kerana penulisan itu, konsep dia macam tu menyebabkan susah pula untuk kita mengklasifikasikan mana yang betul, mana yang salah. Mana yang hanya nak menunjukkan kehebatan dengan mengatakan mereka adalah keturunan, kita adalah keturunan daripada Raja Babylon, contoh. Kita juga adalah daripada keturunan Raja Cina, kita juga adalah daripada keturunan Raja India. Maksudnya satu dunia lah. Jadi yang itu kisah berdasarkan fakta ke ataupun itu hanyalah sekadar nak menunjukkan ini adalah bangsa yang tinggi kan. Jadi perkara yang begitu susahlah bagi kita yang membaca, bagi kita yang belajar. Semua itu akan disebutkan dalam pendahuluan mukadimah buku ini. Ibn Khaldun kata dia akan sebut cerita-cerita tentang masalah yang dihadapi ini dalam mukadimah. Yang ni yang saya baca ni mukadimah, belum mukadimah ni. Maknanya dia punya permulaan mukadimah kepada mukadimah. Okey. Banyak. Para sejarawan lain telah buat penyajian bahan yang ternyata singkat. Ada pula yang ambil pendek-pendek saja. Mereka puas hati sekadar menyenaraikan nama raja dan kota-kota. Tak pula bincangkan tentang salah silah dan juga maklumat sejarah. Hal semacam ini dilakukan oleh Ibn Rashid di dalam Mizan Al-Amal. Ini satu perkara yang kita boleh katakan satu keberanian oleh Ibn Khaldun juga. Kerana di zaman ini, di zaman dia menulis pun, dia menyebut nama orang itu adalah orang yang terkenal. Dia menyebut nama orang itu dan kitabnya sebagai kritikan dia. Jadi ini satu keberanian juga. Dan keberanian yang ada pada seseorang yang mampu untuk kritik dan menyebut nama orang yang dikritik tu menunjukkan dia juga mempunyai satu keilmuan yang tinggi lah. Dia bila berani begitu, maksudnya dia, maknanya kalau kata orang kritik dia balik, dia ada jawapan. Sebab tu tadi saya kata kita yang mendengar je. Kita kritik lebih-lebih, kalau orang datang kritik kita, dia dah tak tahu dah apa nak jawab. Jadi yang itu yang selalu berlaku lah, terutama dalam media sosial. Media sosial ni mudah terus komen je.
Kadang-kadang kita baca komen tu pun kita dah tahu dia tak ada maklumat pun tentang apa yang dia komen. Dia main komen je. Jadi kalau kita pula pergi lawan dia balik, dia hanya perlawanan bukan demi ilmu pun. Dia hanya membazir masa. Jadi tinggalkanlah suatu yang tidak ada kaitan dengan kita. Okey. Kemudian apa yang dinyatakan tidak harus diterima sebagai suatu yang wajar, mereka itu tidak berupaya meyakinkan bahan yang dihasilkan tidak patut diperkembangkan. Oh, kritikan dia ni. Ada tulisan macam ni, dia kata jangan dikembangkan. Bahan ini telah melenyapkan banyak bahan yang lebih bererti. Ya? Dan telah merosakkan kebiasaan yang dianggap dipraktikkan di kalangan sejarawan. Dia kata bila penulisan itu makin lama makin longgar, dia merosakkan dari segi penulisan itu sendiri. Ilmu tu makin lama makin hilang. Tinggal banyak hal-hal yang kalau tuan-tuan perempuan pun ingat, saya pun ingat dulu kita belajar kisah apa nama ni, Hendon makan hati apa? Hamzah kan? Sayyidina Hamzah kan? Itu kisah yang tak betul. Yang dipalsukan, tetapi sangat popular di kalangan kita. Sebab apa? Sebab sumber yang kita ambil adalah sumber daripada yang dah salah, kan? Sensational. Yang ada unsur Syiah di situ, yang suka untuk melaga-lagakan nama-nama sahabat, kan? Jadi zaman sekarang alhamdulillah lah, kita dah makin ramai para ulama yang boleh menyaring, memperbetulkan, kan? Soal itu keilmuan kita kena ambil jalan, maknanya kritikan tu bagus untuk kita baca ataupun kita ikut sekali. Cuma tadi itu je lah, dari segi adab kita lah, jangan kita lebih sudu daripada kuah. Itu je. Ketika saya membaca karya para sarjana itu, maksud Ibn Khaldun waktu dia baca karya sarjana-sarjana yang ada sebelumnya dan menyelidiki pengerjaan bahan hari-hari kemarin dan kini, saya berusaha menyadarkan diri daripada berasa berpuas hati dan bersikap alpa. Maksudnya bila dia baca, dia kata dia cuba untuk tak mudah puas hati. Dia cuba diteliti, dia cuba persoalkan. Yang ini antara perkara yang boleh dilatih lah dalam kita membaca. Termasuklah membaca mesej yang dikongsi oleh orang. Baca setiap satu ayat tu apa benda, kita persoalkan. Daripada persoalan tu kita boleh semak. Kalau zaman sekarang ni ujung jari, kita boleh semak juga. Kita cakap Google, kadang-kadang kita dah dapat dah jawapan. Oh, rupanya mesej ni recycle. Dah 10 tahun dah. Sebabkan isu Palestin sekarang, rupanya dia ambil isu yang lama Palestin 10 tahun dulu. Yang kadang-kadang pula, bila semak-semak lagi, nama ni dia main petik je nama orang lain. Sedangkan orang tu tak sebut pun. Zaman sekarang lebih mencabar lah. Fitnah yang bentuk begini banyak. Sangat banyak. Sama juga dalam bahagian daripada fitnah-fitnah yang melanda ulama tasawuf, kan? Ulama itu menulis sekian-sekian. Anak muridnya faham cara lain. Dan dia menyebut mengikut faham dia. Tetapi disebabkan dia ni adalah anak murid kepada tok guru dia, orang mengatakan ini adalah ajaran tok gurunya. Jadi dekat situ yang menjadi ujian lah. Jadi kita boleh dengar, tetapi kemudian kita tapis sendiri lah. Kita tapis sendiri. Sebab antara lain kan, perkara yang kita hilang lah di kalangan para sarjana Islam adalah kita panggil Allahumma salli ala Muhammad, ada satu istilah yang diperkenalkan oleh al-atas ni berkenaan dengan fitnah dalam takhasus ilmu ni, penghususan ilmu ni, apa kita panggil? Betul. Dia bila penghususan itu dah ditetapkan, macam contoh saya ambil undang-undang saja saya belajar.
Jadi bila undang-undang saja kita belajar, cara kita memahami satu ilmu tu dalam kerangka itu saja. Sedangkan ulama lama termasuk Ibn Khaldun ni, ilmu dia merentas. Dia polymath. So polymath itu adalah salah satu ciri-ciri sarjana Islam satu ketika dahulu. Yang mana bila semakin hilang, maksudnya sudah masuk pengkhususan, maka dia punya cara pemikiran dia, kerangka dia hanya terhad dalam bidang tu. Sebab itu bila membaca soal Ibn Khaldun ni, kita nak sebut dia sejarawan, dia bukan betul-betul belajar ilmu sejarah. Tetapi dia menceritakan sejarah daripada pengalaman dia sebagai seorang hakim. Dia pernah menjadi ketua mufti untuk Maliki di Mesir. Beliau juga pernah masuk dalam politik. Beliau juga background dia ilmu hadis. Jadi cara berfikir dia tu jauh berbeza lah. Jauh berbeza. Jadi sebab tu dia juga menyatakan ini adalah ilmu baru yang dia cipta. Dia kata untuk buku tu. Betul. Yeah. Yang the universality of the way of thinking ni kan, cara kita berfikir ni, dia akan membawa kepada cara kita memahami konteks tu lebih adil lagi lah. So kita punya background knowledge kita tu dia pelbagai. Jadi sebab itu secara beradabnya, nanti kita akan tengok Ibn Khaldun pun kata dia dah hebat nanti dia akan sebut, dia kata saya ni masih ada kelemahan saya sendiri. Dari segi keilmuan saya, biasa macam tu para ulama ni, mereka dah dipandang tinggi tapi mereka pun masih kata keilmuan yang dia ada tu masih kecil lagi, masih boleh dikritik kan. Jadi kalau kita yang kita kata kita nak cuba untuk kritik, keilmuan kita tu tahap mana pula nak kritik? Dia ini yang diistilahkan, yang selalu saya sebut juga sebagai the clash of ignorance. The clash of ignorance. Sebab kita tak tahu benda tu, kita tak tahu perkara tu, dan orang mengatakan tentang perkara tu kita tak tahu, dan kita rasa benda ni ni tak betul ni. Dan kita tak cari pun untuk memahami ilmu tu, keadaan tu. Ini mudah untuk kita sebut dari segi pengamalan medicine lah. Mereka yang lulusan perubatan moden, mereka tolak perubatan Ayurveda. Mereka menolak perubatan tradisional. Kebanyakannya lah, bukan semua kan. Sebab apa? Sebab mereka tak ada keilmuan hal tu. Kan? Kalau dia cuba faham, ini pengalaman peribadi saya, ada seorang pensyarah dalam bidang, dia memang sangat takhasus lah, bidang mata saja, ophthalmology bidang mata saja. Dan bila cerita pasal perubatan Melayu, pasal mata semua, dia kata ni semua tak boleh lah ni kan. Tapi bila ditunjukkan manuskrip, bila dia mula baca manuskrip, rupanya perbincangan ni ulama Andalus dah bincang awal lagi tentang mata. Mereka dah buat pembedahan katarak kan, zaman lama dah. Jadi baru dia kata ada rupanya penggunaan herba sekian. Bila dia dapat tahu tentang maklumat tu, baru dia iktiraf. Maknanya kita ni berperang dengan kejahilan diri. Itu peperangan yang besar juga dalam diri kita. Kita jahil, tapi kita tak nak rasa yang kita jahil. Kita cukup. Jadi jawapan ni biasanya tanya, apa dapatan sains? Kan? Apa dapatan sains yang mengatakan bahan ini boleh digunakan sekian-sekian kan? Kalau betul dia nak cari, ada. Saya dah jumpa dah. Bila tengok perbincangan bahagian perubatan tradisional, banyak dah buat kajian sains juga. Di universiti-universiti dah buat kajian. Cuma antara isunya yang dahulu, perubatan tradisional sebagai contoh, bila kita nak dapatkan dos tu tak tahu macam mana.
prescription tu. Jadi lebih kepada orang dulu kata letaklah perah lah 2 biji limau macam tu kan. Jadi yang itu experience je. Jadi bila sampai ke ujung-ujung ada penambahan-penambahan ni yang merisaukan ni. Ni soal sejarah pun macam tu tadi. Soal ilmu lain pun sama juga. Kadang-kadang yang tambah-tambah pula, ada bacaan lain pula dia tambahkan. Ada bacaan-bacaan dia. Hmm. Hmm. Dia tolak. Hmm. Betul. Betul. Ilmu homopati lagi. Kalau semak macam homopati punya konsep, ilmu perubatan Cina juga. Kan? TCM sekarang dah very structured. Very well structured. Banyak scientific evidence semua dah ada. Dan kalau kita semak-semak balik, mereka ni juga asas-asas ilmu dia pun daripada Greek juga, daripada Yunan punya. Yang soal panas dan lembab. Kita sakit, ada sakit panas dan kering, panas dan lembab. Dia ada 4 elemen semua kan. Memang itu pun asal daripada Yunani punya faham juga. So perubatan Melayu juga ada belajar daripada Galen, pun Yunani juga. Jadi ilmu tu dia dah merentas jauh dah. Cuma bila mana kita tidak ada disiplin, mungkin penulisan yang baik, jadi kita tak dapat mengenal pasti sumber-sumbernya, bagaimana pengamalan dia, yang akhirnya hanya ikut pada apa orang kata. Kan? Maknanya ada orang lama boleh buat kan. Betul, bagus, tapi dah sampai masanya untuk penulisan lah. Yang tu yang saya rasa satu pujian patut diberikan kepada UTM sebagai contoh dalam perubatan tradisional Melayu. Mereka dah buat satu jurusan perubatan Melayu. Kemudian dia buatkan struktur dia seperti mana TCM lah. Jadi perkara macam tu perkara yang patut dibuat lah. Seperti mana yang Ibn Khaldun sebut juga. Kita habiskan sikit ni, dah 11.30. Bagaimana dia kata, saya menyusunnya dengan teratur. Ilmu tu ada. Sekarang ni saya cuba susunkan secara teratur mengikut bab-bab berhubung fakta sejarah dan gambaran dia. Di dalam ini saya jelaskan bagaimana dan mengapa kerajaan dan peradaban, ataupun yang kita panggil sebagai tamadun itu daripada perkataan umran, macam mana boleh muncul. Dia yang bawakan idea dia. Kerajaan-kerajaan tu naik, kemudian membentuk tamadun dia sendiri. Kemudian buku ini saya tulis berdasarkan fakta sejarah tentang dua bangsa yang besar yang menjadi penduduk kota Maghribi pada zaman itu, dan juga berkait dengan daerah dan bandar mereka tinggal. Juga tentang kerajaan yang memerintah bertahan lama atau singkat. Siapa rajanya, siapa musuhnya. Mereka itu adalah dua bangsa, iaitu orang Arab dan orang Barbar. Jadi cerita latar belakang untuk dia menulis ni, dia bincang dua bangsa yang besar ni. Dan mereka adalah dua bangsa yang diketahui telah bermastautin di Maghribi dalam jangka masa yang agak panjang. Sehingga hampir membuatkan kita tidak terfikir bahawa mereka pernah menetap di satu tempat yang lain. Maksudnya mereka ni tak pergi mana. Duduk kawasan Maghribi. Seolah-olah mereka ni tak tahu dunia luar tu. Dan penduduknya bagaikan tidak mengenal akan wujudnya bangsa-bangsa yang lain. Maknanya dia hidup di tempat di mana masyarakat hanya tahu mungkin Arab. Kamu Arab ke kamu Barbar? Itu je. Jadi itu latar belakang awal dia. Dan ini satu perkara yang tidak mengejutkanlah bagi saya, sebab waktu tahun 2007 pertama kali saya menjak kaki di China, saya ditanya oleh seorang tua dalam bahasa Cina lah, ditanya kan, kamu ni datang dari mana? Saya cakap dari Malaysia kan. Oh, Malaysia tu di China di mana? Nampak tak? Nampak tak logik dia kat situ? Sebab dia tak pernah keluar, dia tahu China tu besar. Berlaku juga kan? Betul? Sama juga kan? Dan maknanya
Hmm. Ha. 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 Bayangkan kita ni jenis yang keluar. Kita tahu. Man, kita belajar juga kan. Di geografi kan. Ha. Jadi dekat luar sana ada orang yang tak keluar. Ada orang tak keluar. Zaman Ibn Khaldun pun sebut ni. Yang macam mana masyarakat dekat situ hanya tahu ada dua bangsa je. Dia tak sangka yang kat luar tu ada bangsa lain. Yang itu latar belakang bagaimana Ibn Khaldun memulakan kisahnya nanti lebih kepada dua bangsa ni. Saya memperbaiki isi buku tersebut. Maksud dia sebut dia perbaiki. Sebab apa? Kan ingat tak ada ceritanya? Kan asalnya dia banyak bergelut dengan orang dekat Andalus dan juga Maghribi kan. Masuk politik, dia kena tendang, dia orang tak suka dia apa semua. Kemudian kan dia berhijrah. Dia berhijrah ke mana? Ke Mesir. Mesir itu membuka mata dia menyebabkan dia sambung balik bahagian mukadimah ni. Kan dia duduk gua lama 4 tahun tu. Duduk dalam gua 4 tahun tu sebab dia rasa tak boleh lah. Bersama dengan orang kerajaan dan kita nak betulkan negara di peringkat pimpinan ni susah. Banyak sangat musuh-musuh dan sebagainya. Akhirnya dia meneliti fikir tu yang dia buat buku tu. Jadi dia tulis sebahagian mukadimah dalam gua tu. Jadi bila dia dah bergerak, ini dia sebut saya memperbaiki isi buku tersebut dengan teliti dan menyerahkannya untuk ditetapi oleh para sarjana dan golongan elit. Sewaktu menyusun dan bahagikan ke dalam bab, saya menggunakan kaedah berlainan daripada kebiasaan. Dari pelbagai kemungkinan itu, saya menggunakan kaedah yang luar biasa dan asli. Cukup. Maksudnya dia perkenalkan satu bentuk penulisan dia sendiri. Dalam karya itu, saya terangkan tentang peradaban, umran dalam bahasa Arabnya, ataupun urbanisasi tamadun dan ciri hakikat organisasi sosial manusia. Macam mana manusia itu dalam kehidupan dia, struktur masyarakat. Ia dilakukan dalam usaha saya, satu usaha untuk menerangkan kepada pembaca bagaimana dan mengapa suatu itu sebagaimana adanya. Maksudnya, apa yang terjadi waktu itu kita kena faham bagaimana dan mengapa. Dan menjelaskan bagaimana manusia itu membina kerajaan dan memasuki lembaran sejarah. Kesannya, dia kata dengan penulisan cara yang dia buat ni, kesannya pembaca akan membebaskan dirinya daripada tradisi mengikut sembrono, taklid. Jadi patutlah buku ini penting untuk kita baca. Sebab dia menolak tentang soal yang tadi kita dah bincangkan awal, tentang mengikut saja apa yang disampaikan. Pembaca sudah tentunya akan mengetahui keadaan pada suatu zaman itu dan bangsa yang wujud sebelum itu dan apa sesudahnya. Usaha saya bahagikan kepada mukaddimah. Yang ni baru nak bagi tahu tentang mukaddimah. Mukaddimah dan 3 buah buku. Jadi dalam mukaddimah menghuraikan manfaat besar ilmu pensejarahan atau historiografi tentang sebab dan kenapa sebagainya. Kemudian mengemukakan pengertian tentang bentuk. Ini maksudnya cara memahami sejarah itulah. Dan dia menyebut kesilapan para sejarawan nanti. Buku pertama pula akan menghuraikan peradaban ciri dan juga ciri-cirinya. Iaitu kekuasaan dia, pemerintahan dia, hasil pencarian negara, macam mana kehidupan masyarakat, bagaimana keahlian-keahlian masyarakat, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Buku kedua menghuraikan sejarah bangsa-bangsa yang ada, kerajaan orang Arab sejak terciptanya mereka hingga ke zaman dia, zaman Ibn Khaldun. Buku ini akan menyebut tentang bangsa yang terkenal yang sezaman dengannya, iaitu bangsa Nabti, Syriani, Parsi, Israel, Kipti, Yunani, Romawi, Turki dan juga Eropah. Sebab ini semua yang dia jumpa. Bani Israel lah. Bani Israel.
Buku ketiga menghuraikan sejarah bangsa Barbar dan Zanatah. Zanatah ni salah satu daripada Barbar juga. Tapi dia ada keunikan tersendiri yang merupakan sebahagian daripada Barbar tadi dari segi keturunan dan bangsa keluarga bangsawan dan kerajaan Maghribi. Akhirnya perjalanan ke timur yang saya lakukan, maksudnya dia pergi ke Mesir, kemudian pergi buat haji, sampai ke Syam juga dia pergi. Kerana telah terpesona oleh banyak keindahan demi menunaikan kewajipan haji dan tawaf mengelilingi Kaabah serta mengunjungi Madinah dan berusaha mempelajari karya sejarah. Kan dia setiap perjalanan dia tu dia cari juga buku sejarah. Sebab dia nak semak balik, dia nak semak. Dia sanggup ikut peperangan pergi ke Syria sebab apa? Bukan untuk perang semata-mata, dia nak pergi cari library, cari perpustakaan juga untuk mencari bahan sumber-sumber sejarah. Hasilnya saya dapat mengisi maklumat yang cetek tentang sejarah raja-raja bukan keturunan Arab. Baru dia jumpa orang-orang Parsi. Kemudian dia jumpa juga kerajaan-kerajaan Turki di daerah yang mereka kuasai. Saya menambah maklumat itu kepada bahan yang ditulis. Saya mengisi kepada perluasan tentang bangsa di pelbagai daerah dan raja-raja pelbagai bandar dan rantau yang sezaman. Dalam hubungan itu saya merengkaskannya dan cuba menepati dan memilih cara mudah daripada sketsa yang sukar. Maksudnya apa yang terjadi itu macam-macam hal yang agak complicated, dia cuba untuk mudahkan. Saya meneruskan daripada jadual salasilah kepada maklumat persejarahan yang terperinci. Dengan demikian, buku ini berisi sejarah dunia yang lengkap. Ia memaksa apa yang seharusnya dinyatakan dengan jujur tetapi diketepikan oleh orang lain supaya berada pada tempat yang sebenarnya. Ia memberi sebab dan alasan mengapa sesuatu itu berlaku. Ternyata ia adalah salah satu bentuk falsafah dan juga satu wadah untuk pengetahuan sejarah. Ini adalah intro dia untuk menyebut, dan dia sebut kemudiannya tajuk kepada, dan kerana itu saya berpendapat karya tersebut ialah karya dia. Tuan-tuan perempuan tahu tak tajuk asal dia? Tajuk asal dia sangat panjang. Maka dengan itu dia katakan tajuk buku ini adalah mana dia? Al-Muqaddimah, okey. Ini. Sammaituhu kitabal ibari wa diwanal mubtada'i wal khabar fi ayyamil arabi wal ajami wal barbari wa man asarahum min dhawi sultanil akbar. Ini tajuk kitab dia yang sebenar. Yang diterjemah ni bahagian mukadimah saja. Sebab tu jadi nama kitab ni panggil mukadimah. Kitab sebenarnya kitab ibar. Kalau diringkaskan dia panggil kitab al-ibar. Ibar ni ibrah. Maksud pengajaran yang kita dapat. Jadi itu yang perbincangan dalam hal melihat sejarah tu adalah pentingnya ibrah. Ibrah tu. Sebab itu dia panggil kitab ni kitab ibrah. Ini hanya baru mukadimah saja yang tebal ni. Jadi nama kitab dia kalau penuh dia dalam maksud bahasa Melayunya adalah buku pengajaran dan arsip sejarah zaman permulaan dan sejarah berikutan. Mencakupi peristiwa politik mengenai orang Arab, bukan Arab dan bangsa Barbar serta raja-raja sultan-sultan yang agung yang sezaman dengan mereka. Itu tajuk dia. Jadi tajuk kitab dia sebesar itu, dan perbincangan yang memberi kesan yang besar belum lagi sepenuh-penuh kitab tu. Hanya mukadimah ini saja, perbincangan dia sudah cukup memberikan kesan kepada iktibar yang patut diambil oleh masyarakat. Jadi untuk hari ini kita cukuplah untuk membincangkan tentang permulaan sampai kepada tajuknya, tak masuk lagi mukadimah. Jadi ini mukadimah kepada mukadimah lagi. Kita belum masuk lagi lah. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi. Kalau kata 2 minggu akan datang, dah ada buku ni lebih baik Jadi mudah lagi kita boleh garis-garis contoh-contoh sambil-sambil tu. Jadi itu dia masuk. Ini masuk. Dia masuk. Dalam mukadimah ni, dia mukadimah 1, 2, 3. Dia bab 3 bab yang awal dah masuk dah. Jadi perbincangan dia akan memang betul-betul memberi iktibar lah. Dia tentang karakter manusia, tentang macam mana falsafah itu berkembang, dan kewujudan falsafah itu
menyebabkan masyarakat juga, ya sebab dia dibawa dengan faham yang datangnya daripada barat, yang asalnya macam kes sejarah lah, asalnya ulama Islam dah buat cantik lah, tapi bila mana menjadi longgar, kemudian dimasuki dengan pengaruh-pengaruh yang menolak soal wahyu ni, jadi kacau. Bila kacau, nak dikembalikan balik, kena disusun balik. Sebagian ulama mengambil pandangan tu, dan ada sebagian ulama yang agak berkeras kata tak perlulah campur urusan falsafah ni, takut nanti lebih teruk lagi, kan. Jadi itu antara sebahagian daripada apa kita kongsikan inilah. InsyaAllah kita semoga Allah memberikan kita keupayaan untuk membaca dengan mengambil iktibar yang sepatutnya seperti mana yang dikehendaki oleh Ibn Khaldun dalam perbincangan kita yang akan datang, insyaAllah. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada. Orang tak sampai level. Setakat ni memang